Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera baik ya. Video kali ini saya nak proceed dengan subtopik 8.2 equilibrium of a uniform rigid body. Okay, this case soalan ni kita lihat pada case object at hinge ya. Ada perkataan hinge kalau kita baca soalan ni. Okay. A uniform rod AB of weight 10 Newton and length 1 meter is hinged at the wall at one end A and other end B is supported by a thin wire BC as shown in figure. The wire makes the angle 20 degree with horizontal. The object of P weight 5 Newton is placed 30 cm from A. Find the tension, the vertical component, the horizontal component of force at end A of the rod and the resultant THE. Okay, ini adalah the resultant force at point A. Okay, first of all, what we need to do is we list out information from the equation. So we have a weight of rod, which is a 10 Newton. Length AB equals to 1 meter. Weight for object P equals to 5 Newton. And length or distance from point A to P, object P equals to 30 centimeter, or we convert into SI unit, which is a 0.3 meter. After we list out information, what we need to do is kita cuba identify daya apa yang bertindak pada rod. Okay, kita start daripada titik A. Okay, at point A, ya, hujung dekat point A, rod kita dia hinge, digantung dan melekat pada titik A. So kat sini kita ada satu daya, kita panggil dia sebagai frictional force. And then ada lagi tak? Dah tak ada. Kita proceed kepada objek P. So objek P dia ada mass, maka kat sini dia akan ada weight, which is a weight P. And then this rod also have weight. Ya, dia ada weight iaitu 10 Newton, di mana bila satu objek tu dia mempunyai weight, maka dia akan ada gravitational force. Okey, bagi case gravitational force untuk rod AB, direction dia mestilah pada center gravity. Okey, di tengah-tengah antara 1 meter tadi ya. So weight bagi rod. Maknanya jarak daripada point A ke weight rod adalah 0.5, daripada weight rod ke B adalah 0.5. Okay, straight ya. Saya lukis tak straight kat sini. Okay, dia straight. Force kita kan. Okay, seterusnya kita pergi pula pada hujung B. Dekat hujung B, rod kita ni diikat dengan tali. So, bila diikat dengan tali, maka kita ada satu daya daripada tali iaitu tension. Setelah kita dah list out ataupun kita dah tentukan identify daya yang ada, maka apa yang perlu kita buat? Seterusnya kita buat satu kotak. Minta maaf ya. Kita kena lukis free body diagram terlebih dahulu. Maafkan saya. Okay, free body diagram. Seterusnya FBD. Alright, FBD kita refer balik kepada force yang kita dah identify pada gambar rajah tadi. So, kita lukis balik. Okay, ini adalah rod AB. Kemudian kita ada R. Ada weight untuk objek P. Kemudian kita ada weight bagi rod. R stand for rod ya. And then kita ada T, tension, tali ya. Di mana dalam soalan tadi, okay, sudut the wire, the string or the wire lah ya, ada tension, make the angle 20 degree with horizontal. So the wire 20 degree. Hujung sebelah kiri adalah point A, hujung sebelah kanan adalah point B. Okay. Then apa yang perlu kita buat? Kita perlu, bila kita nak selesaikan soalan yang macam ni, kita akan apply condition bagi uniform of rigid body. Condition ni kita ada dua condition ya. Kita ada total F equals to 0 and total torque equals to 0. So, apa yang perlu kita buat di sini? Kita kena cari dulu daya untuk paksi X dan juga paksi Y.
Kita buat table lah, senang ya. Kalau tak nak buat table pun tak apa, sebab table ni tak wajib pun. Dia just nak membantu awak saja. Okey, kita first column false. Kemudian kita ada x axis. Kemudian kita ada y axis. And the last one kita akan ada torque. FD. Okey, force yang kita ada R, kita ada WP. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada WR. And the last one kita ada T, tension daripada wire. Baik, kita lihat, kita check untuk R, frictional force, ada tak komponen X? So, dia ada komponen X. Kenapa ada komponen X? Nampak tak dia bersudut kan? Dia condong sedikit. So, dia ada komponen X. Kita kena resolve lah. Ini adalah RX. Okay, ini adalah RY. Okay. Force apa lagi yang kita nampak condong? Kita ada T. So, T ni pun kita kena resolvekan dia. So, T sin 20 darjah. T cos 20 darjah. Okay, WP dan WR kita tak perlu resolve sebab memang betul-betul dia terletak di atas paksi Y. Okay, seterusnya kita penuhilah jadual kita ni. Untuk R pada paksi X kita ada RX. Okay, RX anak panah dia ke kanan maka positif. Okay, RY anak panah ke atas positif. And then untuk weight hanya ada pada paksi Y maka paksi X dia adalah kosong. Okay, WP anak panah ke bawah, direction dia downward. So we substitute or replace with negative sign. And same with weight of rod, X 0, Y negative W, R. And then last one kita punya force which is a tension T. For X axis we have a T cos 20. Okay. Notice, awak perasan tak direction untuk T cos 20 degree adalah ke kiri. So, kita letak tanda negatif. And then for T sin 20 upward kan, anak panah dia adalah positif. Okay, after you dah cari force bagi paksi X dan juga paksi Y, kita boleh tulis persamaan ya, di mana kita cari jumlah daya pada paksi X. Nak buat macam mana? You tambah je lah semua. Okay, and then jumlah daya pada paksi Y. You tambah semua. So, saya tulis sini Okay, untuk paksi X kita akan dapat Fx total lah. So, Rx pluskan dengan negatif T cos 20 darjah. Maka Rx plus minus jadi minus T cos 20 darjah. Okay, kemudian kita pergi proceed pula kepada daya pada paksi Y. Okay, daya pada paksi Y kita ada apa? Kita ada Ry minus WP minus WR plus T sin 20 degree. Okay, actually kat sini weight untuk P dan weight untuk R dah diberi. Awak boleh terus sajalah gantikan dia. Weight untuk P tadi ialah 5 Newton. Okay, weight dia dah bagi weight dalam Newton. So, kita tak perlulah darab dengan 9.81. If soalan dia bagi mass of the object or mass of the rod, baru kita darabkan dengan 9.81. Okay, ini 10 plus T sin 20 degree. Okay, R1 minus 15 plus T sin 20 degree. Alright. Okay, di dalam jadual ni, apa yang masih tidak lengkap? Okay, yang tak lengkap adalah pada bahagian torque. Maka awak kena cari torque. Bila you nak cari torque ataupun you nak kira torque, make sure kita mesti ada pivot, paksi putaran. Maka kat sini kita kena pilihlah satu paksi putaran kita di sepanjang road tadi. Sama ada dekat point A, point B, dekat WP, WR. So kat mana-mana pun boleh sebenarnya you nak cari pivot ataupun paksi putaran. Okay. Cuma clue dia kat sini untuk memudahkan pengiraan. Okay, pivot kita ambil pada titik di mana kita tak tahu nilai force ataupun titik di mana banyak daya. Okay, dalam kes kat sini kita WP dengan WR ni dia satu saja kan. So dekat A dengan B lah, antara A ataupun B. Untuk memudahkan kita pengiraan, kita akan ambil dekat titik A. Sebab kat titik A, R kita tak tahu, theta dia pun kita tak tahu.
So pivot at A. Tulis masa you nak buat calculation tu you kena tulislah pivot kat mana, barulah pemeriksaan tu dia tahu awak ambil paksi putaran di mana. Okey, sebab kita nak kira D dia punya distance. Okey. And then kita proceedkan dengan yang pertama dulu. Torque yang pertama adalah torque by force yang pertama lah, iaitu R kita. So torque equals to, okey, untuk yang pertama kita tahu bahawa F kita adalah terletak pada paksi putaran. Okey, paksi putaran ataupun pivot kita tadi kita dah pilih pada titik A. So daya yang pass through ataupun daya yang ada pada pivot ataupun axis of rotation, nilai D dia adalah kosong. So R kat sini saya letak kosong. So dapat kosong. Okey, kita proceedkan dengan torque by weight of P. So torque by weight of P, so FD, F kita refer kepada weight lah, weight of P, saya tulis dulu weight of P, darabkan dengan D. D adalah jarak daripada mana? Daripada paksi putaran ke weight P. Berapa jarak dia tadi? Jarak dia adalah 0.3. Okey, dalam kes ini kita boleh terus sahaja ambil ataupun darab sahaja weight P dengan 0.3. Kenapa kat sini kita boleh terus darab? Disebabkan oleh, okey, saya lukis kat bawah ni okey, weight P and ini adalah D kita. Sudut di antara D dan juga weight P adalah 90 darjah. Maka kita boleh terus sahaja darab. Kita akan dapat weight P tadi ialah 5 darabkan dengan 0.3. So you akan dapat 1.5. Okay, jangan lupa torque adalah vector quantity. Maka vector quantity kita kena cari juga dia punya direction. Cari dia punya direction. So direction dia ada dua je, sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. So which one? Clockwise or anti-clockwise? Okey, paksi putaran kita di sebelah kiri, daya kita ke bawah. Okey, maka dia adalah clockwise. Okey, ikut jam. Kecenderungan dia untuk berputar adalah ikut jam ya. Okey, untuk yang kedua, yang seterusnya adalah torque by weight R. So kita pun tulis weight R. Kes dia sama macam weight P, kita boleh terus saja darab. Kenapa? Sebab dia directly perpendicular. So kita tak perlu nak resolve apa kat sini. Maka jarak dia berapa tadi? Jarak dia center kan, center gravity. Jarak dia ialah, saya lukis sini jarak sini adalah 0.5. Okey, 0.5 meter. Weight R tadi adalah 10 darab 0.5, maka kita dapat 5. And then jangan lupa direction. Direction dia sama dengan direction bagi weight untuk P. Sebab kat sini kita tengok force P pun ke bawah. Direction dia force pada R pun ataupun weight pada R pun ke bawah. And then dia punya paksi putaran still lagi sama. So samalah dia punya direction clockwise. Okay, ini kita akan dapat clockwise juga. And the last one, kita ada T, torque by tension. Okay, torque by tension di sini, perhati-hati kita tidak boleh terus ambil T darabkan dengan 1 Kita kena ambil komponen T sin 20. Kenapa kita kena ambil T sin 20? Ini disebabkan kita nak F dan D kita adalah 90 darjah. So D kita adalah jarak dari paksi putaran ke daya. So 90 darjah. Maka kat sini kita kena gantikan dengan T sin 20 darjah darabkan dengan 1, iaitu panjang rod tadi Maka kat sini kita akan dapat T sin 20 degree. And now don't forget to its direction. Okay, T ke atas. T ke atas. Force kita ke atas. Okay, paksi putaran kita sebelah kiri. Jadi tendensi dia, kecenderungan dia untuk berputar adalah anti-clockwise. Dia seolah-olah kita tarik. Okay, kita tarik dia ke atas. So anti-clockwise. Alright, so kita dah
complete kita punya table. Seterusnya apa yang perlu kita buat, kita kena tulis persamaan. Tadi kita dah complete X exist dan Y exist, kita tulis persamaan kan. Okey, sekarang kita akan tulis pula persamaan untuk torque. Okey, di mana untuk torque, total torque equals to, so you campur semua lah. Okey, 0 tambahkan dengan 1.5 tambahkan seterusnya lah ya. Okey, tapi kita cara begini, saya ambil total torque clockwise sama dengan total torque anti-clockwise. So, total torque clockwise sama dengan, sebab saya dah label kat sini clockwise dengan anti-clockwise. Kalau you nak ambil total tambah semua, awak kena ganti tanda negatif positif tu ya. Okay, so torque anti-clockwise. So, torque clockwise kita kumpulkan pada torque clockwise 1.5 plus 5. Okay, anti-clockwise duduk dekat T lah. Anti. T sin 20 degree. So, dapat kat sini 6.5 T sin 20 degree. Rearrange tu dia bagi cantik sikit. T sin 20 degree equals to 6.5. So, kita dah dapat equation untuk torque. Okay, seterusnya. Bila kita perhatikan soalan, dia nak kita cari apa? Soalan dia nak kita cari nilai T, tension tadi kan. Okey, jadi daripada ketiga-tiga persamaan, persamaan pertama, persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Okey, sebelum tu untuk persamaan pertama dan kedua ni, jangan lupa ya, awak gantikan Fx kita kosong, Fy kita kosong. So, saya letak sini ni kosong, kosong, kosong. So, kena rearrange balik lah ya. Okey, equation mana yang kita nak guna untuk cari nilai T? 1, 2, 3. Okey. 1 dengan 2 ni agak sukar sikit. Kita ada Rx, kita ada Ry. Kita ada banyak unknown kat situ. Maka kita akan use 3. Which is T sin 20 degree equals to 6.5. So, you just rearrange sahaja persamaan 6.5 divide by sin 20 degree and finally you dapat 19 Newton. Okay, dapat 19 Newton. Okay, soalan seterusnya, soalan B. Dia nak cari apa? Dia nak cari kita tengok dia punya soalan. The vertical component of force at A. Okay, kita refer balik kepada free body diagram kita. Okay, kita nak lihat vertical force pada point A. So, pada point A kita kat sini, kita ada yang mana dari vertical force kita? Kita ada Ry. Okay, okay, saya lukis semula. Okay, at point A, kita ada R kat sini. Dia punya resultant dia. Ini adalah Ry. Ini adalah Rx. Okay, soalan nak cari vertical at point A. Komponen yang vertical. So, which one vertical? Vertical ni adalah y-axis. So, kita nak cari Ry. Bila kita nak cari Ry, kita buka balik kita punya persamaan tadi. Persamaan mana yang ada Ry? Kita boleh guna equation mana? Equation 1, equation 2, atau equation 3? Yes, of course, equation yang kedua. So, from equation 2, okay, kita ada equation kita, salin balik je equation. 0 equals to Ry minus 15 plus T sin 20 degree. Okay, mana yang boleh kita ganti? Kita gantikan nilai. So, saya rearrange ya. So, Ry equals to 15 minus T tadi berapa? 19 kan? 19 sin 20 degree. So, dapat berapa? Kita punya Ry kita. Tekan sahaja you punya calculator. Dapat 19. 6.49. 6.5 lah ya. So, 15 tolak 6.5. So, you akan dapat berapa? Kat sini, you akan dapat 8.5. Vertical component dapat 8.5 Newton. Okey, soalan seterusnya dia nak kita cari horizontal component pula pada titik A. So, kalau untuk horizontal kita refer kepada apa? Horizontal kita akan refer kepada paksi X. Okey, so paksi X dekat point A kita ada apa? Kita ada Rx.
Okay, vertikal paksi Y, horizontal paksi X. Kita tengok persamaan kita mana? Equation 1, 2, 3. So, equation 1. Yang ada Rx from equation 1. So, equation 1, kita sini balik equation dia. 0 equals to Rx minus T cos 20 degree. So, Rx equals to T cos 20 degree. So, T tadi dah 19 kan? Okay, cos 20 degree. Substitute saja value bagi T and then use your calculator. Cos 20 times dengan 19. So, you ada dapat kat sini 17.85 Newton. Alright. And then the last one, last but not least, soalan D, dia nak cari resultant. So, resultant which one? Resultant kita tahu adalah daya tunggal. Daya tunggal pada A. So, daya tunggal kita adalah R. Okay, di mana R kita equals to square root Rx square plus Ry square. Okay, kita dah belajar dah di dalam chapter yang pertama dahulu. Kita gantikan sahaja Rxu equals to 17.85 square plus dengan Ry 0.5 square. Tekan kalkulator sahaja. Tekan dapatlah dia punya jawapan. 17.85 kuasa 2 tambah dengan 8.5 kuasa 2. Okay, square root and then you akan dapat 19.77 Newton. Alright, so kita sudah lengkapkan kita punya soalan A, B, C dan D. That's all. Thank you, class.